Nabi Yusuf diuji tuan-puan. Ya Allah, ada abang. Tapi abang tak boleh percaya. Kan main depan ayah cakap, yalah abah, kita nak bawa adik ni pergi main-main lah ni. Nak seronok-seronok. Kita bawa adik ni bah ya. Abah ni pun kata bawa elok-elok, jaga elok-elok. Semua manis muka, penipu semua. Manis muka. Padahal dalam hati tuan-puan, dendam, benci, cemburu, dengki dengan adik ni. Apa mereka buat? Mereka campak. Dalam perigi buta tuan-puan. Budak kecil macam mana nak keluar tuan-puan, kanak-kanak nak keluar daripada perigi buta. Duk jeritlah abang, abang, abang long, abang lang, abang ngah. Seorang tak mari. Tinggal adik kat perigi buta. Bukan tinggal sehari tuan-puan. Tinggal sampai tak tahu khabar kurang lebih 40 tahun. Sakit tak hati kita kalau kita kena lagu tu? Oi, Masya Allah, dahsyatnya ujian. Bila tinggal dalam pergi buta tu tuan-puan, makna kata apa? Tak jumpa dah dengan abah. Rindunya ke abah. Abah mana abah? Abang-abang ni buat saya abah. Mana abah? Nak call macam mana tuan-puan? Tak ada handphone pun bawa masa tu. Masya Allah. Kecuali apa dia? Jaga hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada apa yang berlaku di atas muka bumi ini kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba jumpa pula Dek Lanun. Ya, orang yang bukan kata lanun lah, orang dalam perjalanan tuan-puan, tapi hati dia pun tak baik juga. Nampak budak dalam tu, kita bawa keluar, kita jangan cakap dengan geng-geng kita yang lain, kita diam-diam bawa budak ni sampai Mesir. Jauh tu tuan-puan, daripada Syam nak pergi ke Mesir tu jauh. Bawa sana, kita jual dia. Jual pula tuan-puan, nak cepat untung, nak cepat je, jual harga bakhsin. Bakhsin ni makna apa? Jual murah je lah, lelong je lah budak ni. Lelong je. Padahal tu Nabi Yusuf, dia tak tahu ke nilai Nabi Yusuf alaihissalam. Ambil Nabi Yusuf, bawa pergi istana, ada orang beli. Timbul pula cerita lain, bila menjadi remaja, handsome telajak pula. Dah isteri kepada Al-Aziz, nak pula kepada, tergoda dengan Nabi Yusuf dan menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Pendek cerita, lepas tu sumbat pula dalam penjara. Dahlah tak boleh jumpa dengan abah. Dahlah telah pun dibuat apa ni, dizalimi oleh adik-beradik dia. Disumbat dalam penjara, difitnah, macam-macam. Tapi tengok apa yang Nabi Yusuf sebut ketika mana bertemu dengan ayahandanya semula selepas puluhan tahun. Pertama, Nabi Yusuf tidak menyalahkan adik-beradiknya secara langsung. Nabi Yusuf bahkan mengatakan, semua ini berlaku kerja syaitan. Syaitan yang menumbuhkan rasa permusuhan, kebencian, dengki dalam hati kita. Kan lain kan tuan-puan, bila orang kata tak apalah, kerja setan belaka tu, kita istighfarlah pada Allah. Rasa terpujuk tak hati kita tuan-puan? Kita pergi minta maaf kat suami kita lah, contohnya kan, bang, maaflah bang, semalam saya jerekah abang. Ya, saya jerit kat abang, maaflah bang. Suami kata, berapa kali dah buat lagu ni? Itulah, tak terkira dah lah, dalam sebulan mungkin ada 25 kali. Tiba-tiba suami kita kata apa? Tak apalah Timah, semua tu kelalaian akibat kerja syaitan belaka. Agak-agak lembut tak hati kita? Terpujuk tak hati kita? Banding dikata memang keturunan kamu Timah, atuk kamu, mak kamu, bapak kamu, inilah perangai dia. Yang itu tak jadi minta maaf tu tuan-puan. Tarik balik minta maaf. Kita jerkah kali ke-26 pula. Siapa tak marah? Ya, memburuk-burukkan keluarga kita kan? Nak bagi tahu baik Nabi Yusuf tuan-puan, bahkan tidak menyalahkan orang. Dan Nabi Yusuf kata apa pada ayah dia? Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut
dalam setiap ketentuannya, dalam setiap kehendaknya. Ya Allah, lembut tu. Campaklah berigi, takdir tu lembut. Kena fitnah, takdir itu lembut. Ya, apa lagi? Sumbat dalam penjara, takdir itu lembut. Berpisah dengan keluarga, dengan ayah puluhan tahun, pedih tuan-puan, ngilu. Tapi Nabi Yusuf kata apa? Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut dengan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul khabir. Dialah yang maha mengetahui akan segala hikmah yang berlaku. Allahu Akbar. Mulianya hati Nabi Yusuf alaihissalam. Sangka baik dengan Allah. Itu jalan kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dan jaga hati kita tuan-puan. Kita boleh kata sekarang, ya Allah, segala apa yang berlaku dalam hidup aku, sebenarnya kesilapan dan kelemahan tu datang daripada diriku sendiri. Aku yang salah. Tangan kita ni tangan yang berdosa. Lidah kita ni lidah yang berdosa. Kepala kita ni lah kepala yang berdosa. Engkau tak salah ya Allah dalam menetapkan sesuatu ketentuan kepada aku. Bahkan, Inna Rabbi latiful lima yasha. Nanti tuan-puan akan rasa bila salat, bila zikir, akan rasa Masya Allah, tenang, nikmat sangat. Kenapa? Hati kita betul dengan Allah Subhanahu wa taala, bersih dengan Allah. Tapi banyak ibadah pun tuan-puan, nampak macam solat, puasa banyak, tapi hatinya tak bagus dengan Allah. Rasa dia mulia, rasa dia hebat, rasa orang lain tu entah apa-apa, rasa dia layak untuk syurga yang tertinggi. Tengoklah puasa aku setara mana, tengoklah qiyamul lail aku macam mana. Lalu dia merasakan dia sentiasa patutnya diangkat dalam hidup dia. Bila Allah uji dia, dijatuhkan dia, diuji dengan kesusahan, oh dia rasa dia tak layak untuk kesusahan tu. Aku kan orang baik, kenapa bagi aku susah? Maknanya hati dia tak betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mendekatkan tuan-tuan sekalian. Bahkan boleh jadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Maka datangilah kebaikan itu dari pelbagai pintu. Pintu kebaikan ni banyak sangat tuan-puan. Nak dekat dengan Allah ni kena buat baik. Pintu kebaikan sangat banyak. Atas kita nak jadi orang baik ke tak nak jadi orang baik? Ustazah pergi Indonesia baru ni, bertemu dengan seorang ibu. Ya, seorang ibu yang Masya Allah tuan-puan, ada anak-anak yang bagi ustazah ya, anak-anaknya saleh dan salihah. Anak-anaknya adalah orang yang terjun ke dalam dakwah. Bangunkan satu mahat tahfiz, susah payah kat Indonesia tuan-puan nak bangunkan tahfiz. Saya jumpa dengan ibu tersebut. Jadi dalam perbualan kami tuan-puan, sekali dengan disertakan gambar. Ibu ni rupa-rupanya tuan-puan dulu adalah seorang artis. Artis, seksi dan seksa. Kau tengok gambar, dia tunjuk gambar dengan orang lelaki ni, gambar dengan orang lelaki ni, dia pun dia tak tutup aurat, pakai skirt tuan-puan, pakai seluar sempit, ada belakang gambar, dia tunjuk kat ustazah. Saya tak percaya tuan-puan, ibu yang saya tengok depan mata tu, yang pakai hitam semua tu tuan-puan, nampak mata je tuan-puan. Dulu dia jadi ibu, dia seorang artis masa tu. Dah jadi ibu dah. Dia pengacara majlis di Indonesia, terkenal. Dia sampai tanya tuan-puan, macam mana hijrah dia? Macam mana dia boleh berubah? Macam mana dia berhijrah tuan-puan sekalian? Dia kata pintu kebaikan terlalu banyak ustazah, pintu kebaikan terlalu banyak. Saya bukan orang baik. Saya cuma masuk beberapa pintu kebaikan dan Allah menerima saya. Saya belajar daripada mak saya sendiri dan nenek saya.
mereka orang baik. Sebagai contoh dia kata apa? Nenek dia tuan-puan, sebab dia kata dia rapat dengan nenek dia. Jadi nenek ni bila pergi mana-mana jumpa kawan-kawan pergi rumah orang akan ajak dia lah. Sebab dia budak lagi masa tu. Apa yang dia perhatikan adalah nenek dia, orang sini panggil apa ya? Tok Ma. Tok. Tok. Tok dia tu tuan-puan sekalian, kalau pergi mana-mana jumpa siapa-siapa, dia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Kata Ibu Yuyun tu, dia kata apa? Saya lah yang bawa ustazah. Beras ke, gula ke, garam ke, apa saja. Yang penting, kalau dekat nak sampai dah rumah orang tu tuan-puan, tiba-tiba tak bawa apa-apa, rela pusing balik. Singgah mana-mana. Pi ambil kat rumah sendiri contohnya. Ambil apa ada kat dapur, ada gula. Kita bawa gula ni. Kita nampak benda tu senang, mudah. Betul tak tuan-puan? Tapi agak-agak dipandang tak oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Dipandang oleh Allah. Dipandang oleh Allah. Jadi kata Ibu Yuyun tadi, saya cuma buat baik macam yang nenek saya buat. Saya cuba buat baik macam yang mak saya buat. Mak saya kata apa dengan saya? Anakku, apa saja yang kamu mahukan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, mintalah dengan Allah. Walaupun kamu mungkin nampak nak minta dengan mak, tapi dahulukan mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma buat benda-benda itu je ustazah dalam hidup saya. Saya pakai seksi. Saya pengacara majlis yang tak tutup aurat. Saya artis. Tapi saya dengar cakap mak saya apa dia? Nak apa-apa minta dengan Allah. Jadi pada usia saya muda, saya teringin nak pergi haji. Sebab saya dijemput menjadi pengacara majlis kepada syarikat-syarikat yang membawa rombongan haji. Sampai saya fikir, saya rasa saya nak pergi haji lah, tapi saya tak ada duit. Saya orang muda dan saya tak tutup aurat. Saya tak jaga solat, tapi saya nak pergi haji. Ingat cakap mak, apa mak kata? Nak apa-apa, minta dengan Allah. Saya minta dengan Allah. Allah makbulkan ustazah. Saya dapat pergi haji. Syarikat travel tu nak bawa saya buat report, buat laporan, berita. Maka saya diajak. Saya dapat pergi haji ustazah usia muda. Saya bukan orang yang melazimi solat. Saya bukan orang yang tutup aurat. Maka masa haji itulah tuan-puan sekalian, rasa terlalu terhutang budi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa amat bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi hidayah tuan-puan sekalian, tinggalkan dunia glamour tersebut. Balik tutup aurat tuan-puan, dan masya-Allah, ia menghargai hidayah yang Allah berikan. Maka dia kata, saya cari satu lagi jalan kebaikan. Saya dengar para asatizah mengatakan hadis daripada Nabi SAW, barang siapa yang inginkan kejayaan dunia, kebaikan dunia, maka hendaklah dia menuntut ilmu, mencarinya dengan ilmu. Barang siapa yang nakkan dunia dan akhirat juga dengan ilmu. Maka apa yang saya buat? Saya teruslah ustazah, mencari ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu, sampailah jadi seperti mana saya hari ini, yang berjuang untuk tahfiz Al-Quran bersama dengan keluarga saya. Tuan-puan nampak jalan kebaikan sangat banyak. Sangat banyak.